Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Khalid Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, babut tamyizi ay hadha babut tamyizi, bermula ini ialah bab tamyiz, ataupun iqra' babat tamyizi, bacalah oleh engkau akan bab tamyiz. At-tamyizi mudhafu ilaih lah. Apa maksud tamyiz? Tamyiz ni asal pada mayyaza yumayyizu tamyizan, maknanya membezakan. Maksudnya ay at-tafsiri, yakni tafsir lah. Tamyiz ni membezakan, yakni tafsir. Membezakan, yakni tafsir. Dia kata at-tamyizu, dan bermula tamyiz itu mubtada, huwa ialah khabar, alismu ialah isim. Jadi tamyiz ni bukannya fi'il, bukannya haraf. Dia tu mesti isim. Al-mansubu sifat bagi alismu, yang dinasabkan isim itu. Lagi pula sifat keduanya al-mufassiru, yang mentafsirkan isim itu. Liman bahama, lam zaidah ma maf'ulun bih, akan barang yang in bahama silah, yang memberi samar ia. Yang memberi samar ia barang. Minaz zawati, bayan bagi ma, daripada zat-zat, daripada zat-zat yang terlibatlah. Dia beza dengan hal. Hal tu al-mufassir liman bahama minal hayat. Hak ni minaz zat. Mana diri benda tu. Au minan nisabi, ataupun daripada penisbahan. Nisbah kepada buah, nisbah kepada kitab. 13 nisbah kitab. Itu dia panggil nisbah. Nisab itu jamak taksir bagi nisbatun lah. Nisbatun, nisbatan, nisab. Fathani, maka bermula yang keduanya. Tulis contoh yang kedua. Sebab musannif bawa contoh ni, contoh bagi al-mufassiru liman bahama minan nisabi, iaitu nahwu qaulika, umpama kata engkau. Nahwu tu khabar wa huwa mudhaf, qauli mudhafu ilaih ka mudhafu ilaih. Tasabbaba zaidun araqan, bercucuranlah oleh Zaid nisbah peluhnya. Itu. Wa tafaqqa'a, ataf ay imtala'a, penuhlah oleh fa'il bakrun, oleh bakar itu. Syahman, nisbah lemaknya. Wa taba Muhammadun, dan baiklah fa'il oleh Muhammad itu. Nafsan, nisbah diri, nisbah jiwanya. Begitu. Tu maksudnya al-mufassiru liman bahama minan nisabi. Okey. Lagi, kemudian fa'araqan, maka bermula lafaz araq itu tamyizun khabar. Ialah tamyiz
li ibhami nisbati tasabbubi ila Zaidin. Kerana kesamarannya penisbahan bercurahan itu ila Zaidin, kepada Zaid. Bercurahanlah oleh Zaid. Bercurahan apa? Jadi ibham. Samar lagi ayat tu, tak wadih lagi. Melainkan diletakkan tamis. Nisbah peluhnya bercucuran, mencurah-curah banyak. Wa syahman ataf waw istinaf, syahman mubtada, harakat hikayat. Ai wa lafdhu syahman, bermula lafaz syahman itu khabar tamyizun, ialah tamyiz. Li ibhami lam ta'liliyah, kerana kesamarannya nisbati tafaqqu'i, kesamarannya penisbahan tafaqu, iaitu penuh tu, ila bakrun, kepada lafaz bakar. Penuhlah oleh bakar. Penuh apa? Penuh lemuk, gemuk lah. Wa nafsan, dan bermula lafaz nafsan itu khabar tamyizun, ialah tamyiz li ibhami nisbati tibi ila Muhammadun, kerana kesamarannya penisbahan baik itu at-tayyibi, boleh at-tayyibi baik itu ila Muhammadin, kepada lafaz Muhammad, ataupun ila Muhammadun, harakat hikayat, kepada lafaz Muhammad. Jadi dia kata telah baiklah oleh Muhammad. Baik apa? Baik nisbah diri, jiwa. Tu semua tamyiz, nisbah. Tamyiz yang menerangkan dari sudut nisbah. Wa aslul kalami, jadi bermula asal kalamnya, aslu mubtada, al-kalami mudhafu ilaih, khabar tasabbaba araqu Zaidin. Dia panggil tamyiz muhawwal min al-fa'il. Telah bercurahanlah oleh peluh Zaid itu. Wa tafaqqa'a syahmu Bakrin, dan telah terisilah, penuhlah oleh lemak bakar itu. Syahmu fa'il wa huwa mudhaf, Bakrin mudhafu ilaih. Wa tabat nafsu Muhammadin, dan telah baiklah oleh diri Muhammad itu. Nafsu fa'il, Muhammadin mudhafu ilaih. Jadi ini dia panggil tamyiz muhawwal. Tamyiz muhawwal anil fa'il belakang. Fahuwila al-isnadu anil mudhafi ila al-mudhafi ilaihi, maka ditukarkan akan isnad, iaitu yang berada pada fa'il, dia panggil musnad ilaih, anil mudhafi, daripada mudhaf ilal mudhafi ilaihi, kepada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih asalnya mudhaf ilaih, ditukar jadi fa'il, hak mudhaf tu dihazah jadi tamyiz. Fa hasala, maka terhasillah fa'il ibhamun, terhasillah kesamaran itu fi nisbati jar majrur, fi nisbati ay fi nisbatil mudhafi ilaihi ilal fi'li, pada penisbahan mudhaf ilaih itu kepada fi'il. Jadi ibham kalau dibuangkan mudhaf. Maka faji'a bil mudhafi alladhi kana fa'ilan, maka didatangkan dengan mudhaf itu alladhi, sifat mudhaf yang mana kana adalah ia alladhi, isim kana, alladhi fa'ilan khabar kana, itu fa'il. Yang mana asal mudhaf tu fa'il dibuang, didatangkan semula, tetapi waju'ila ay waju'ila al mudhafu, dijadikan mudhaf itu tamyizan, maf'ulun bi ju'ila, akan sebagai tamyiz. Habis. Wal ba'ithu ala dhalika, dan bermula pendorong, mubtada, ala dhalika, atas demikian itu, ala dhalika ja'lihi tamyizan, menjadikan mudhaf yang dibuang tu sebagai tamyiz. Anna, jumlah tu jadi khabar ba'ith. Zikra isim anna, asyai'i mudhafu ilaih, mubhaman khabar anna. Anna zikra syai'i, bahwasanya menyebut sesuatu. Zikra syai'i mubhaman, menyebutkan akan sesuatu itu mubham, memberi kesamaran. Thumma zikrahu, ataf kepada zikra, kemudian menyebutnya syai' sesuatu itu mufassaran, ditafsirkan mufassaran. Mana? Wal ba'ithu ala dhalika ja'li al-mudhafi tamyizan, ataupun ja'li al-mudhafi alladhi kana fa'ilan tamyizan. Anna dhikra syai', bahwasanya menyebut sesuatu secara mubham. Mubhaman tu khabar anna tu. Bukan. Dhikra syai'i mubhaman hal bagi dhikra. Hal keadaan sebut tu dalam keadaan ibham. Dia sebut tu dalam keadaan memberi kesamaran. Thumma dhikrahu, kemudian menyebut syai' itu mufassaran, dalam keadaan ditafsirkan. Ditafsir dengan siapa? Ditafsirkan dengan mufassir, iaitu tamyiz. Itu auqa'u, terlebih munasabah, terlebih bagus,
terlebih, orang panggil apa, terlebih elok fin nafsi, pada dirinya, jar majrur. Daripada sebut tasabbaba araqu Zaidin, lebih auqa', lebih baik, lebih sesuainya ialah kita sebut tasabbaba Zaidun araqan. Begitu. Iaitu menyebutkan isim secara mubham, iaitu mudhaf ilaih jadi mudhaf dan jadi fa'il. Kemudian mudhaf yang sebenar yang asalnya fa'il kita buang, kita sebutkan sebagai mufassir ataupun tamyiz, maka lafaz mudhaf yang menjadi fa'il itu jadi mufassar, ditafsirkan, dijelaskan dengan adanya tamyiz. Jadi auqa'u tu khabar anna tu. Auqa'u tu khabar anna. Wal ba'ithu ala dhalika ja'lil mudhafi alladhi kana fa'ilan tamyizan anna dhikra syai'i mubhaman thumma dhikrahu mufassaran auqa'u fi nafsi. Lebih menepati, lebih kena, lebih menepati, lebih kurang itu lah. Daripada sebut direct tasabbaba araqu Zaidin, baik sebut tasabbaba Zaidun araqan. Baik daripada sebut tafaqqa'a Syahmu Bakrin, lebih baik sebut tafaqqa'a Bakrun Syahman. Begitu. Qala wan nasibu. Okey, siapa yang menjadi amil nasab bagi tamyiz? Wan nasibu, dan bermula amil nasab waw istinaf. An nasibu mubtada. Li tamyizi, akan tamyiz itu lam zaidah tamyiz maf'ul bih nasib. Fi tilkal, nasib ta'alluq fi. Fi tilkal amthilati, pada demikian contoh-contoh itu. Fi tilka jar majrur, al-amthilati badal. Huwa dhamiru faslin, ialah khabar. Al-fi'lu, ialah fi'il. Yang menasabkan dia ialah fi'il sifat. Al-musnadu, yang disandarkan dia kan fi'il tu ilal fa'ili, kepada fa'il. Fa'il tu musnad ilaih, fi'il tu musnad. Jadi siapa dia yang menjadi amil dia? Fi'il lah. Fi'il, iaitu tasabbaba, tafaqqa'a. Tu dia punya amil dia. Okey, itu contoh bagi penisbahan kepada contoh bagi al-mufassiru liman bahama minan nisabi. Kemudian Syekh nak bawa pula penerangan berdasarkan matan musannif ni, iaitu al-mufassiru liman bahama minaz zawat, daripada zat pula. Maka dia kata wa mithalul awwali, dan bermula contoh yang pertama, mithalu mubtada, al-awwali mudhaf ilaih. Mithalul awwal tu kena kepada tamyiz zat. Tu dia kata a'ni, berkehendak oleh aku, ai bi mithalil awal, dengan misal yang pertama tu ialah maf'ulun bih tamyizaz zawati, tamyiz zat. Tadi tamyiz nisbah tadi tu. Nahwu ai wa mithalu tamyiziz zawati, bermula contoh tamyiz zawat, zat itu ialah khabar. Nahwu qaulika, umpama kata engkau. Nahwu khabar wa huwa mudhaf, qauli mudhafu ilaih, ka mudhafu ilaih. Contohnya maqul qaul, ishtaraitu 20 hulaman, telah membelilah oleh aku akan 20 nisbah hulam, budak. Jadi 20 apa tu? Budak. Budak tu zawat, zat. Tu bukan tamyiz muhawwal. Senang cerita, tamyiz liman bahama minan nisbah tu, itu tamyiz muhawwal. Hak ni tamyiz zat dia panggil. Untuk menerangkan lagi, Isrin tu isrin apa? Isrin ghulam. Tu zat dia. Wa malaktu 90 na'jatan, dan telah memiliklah oleh aku akan 90 kambing. Nisbah kambing. Fa ghulaman, maka bermula ghulaman itu khabar tamyizun, ialah tamyiz. Kerana apa? Lil ibhamil hasili fi dhati 20. Kerana kesamaran yang terhasil, sifat ibham fi, ta'alluq fi pada hasil, yang terhasil pada diri 20 tu. Apa 20 tu? Ghulaman. Dia menjelaskan lagi 20 tu apa. Wa na'jatan, dan bermula lafaz na'jatan itu khabar tamyizun, ialah tamyiz lil ibhami, kerana kesamarannya yang sifat al-hasil, yang terhasil ia kesamaran tu fi dhati 90, pada diri 90 itu. Mu milik 90 apa? 90 kambing. Itu. Jadi dia menjelaskan lagi. Jadi na'jatan tu sebagai mufassir kepada mufassar, iaitu 90. Jadi nak menjelaskan lagi, nak menyatakan lagi diri 90 tu apa. Lianna asma'al a'dadi mubhamatun, kerana bahawasanya isim-isim bilangan ini, asma'a isim anna, al-a'dadi mudhafu ilaih, mubhamatun khabar di anna, itu memberikan kesamaran. Isim-isim mubham tu memberikan
kesamaran. Kerana apa? Likauni asma'il a'dad. Kerana keadaan isim-isim adat itu khabar kaun salihatan, boleh, mampu, likulli ma'dudin, bagi setiap benda yang dibilang. 90 kitab boleh, 90 kuih boleh, 90 nasi boleh berlaku. Jadi ibham lah, kesamaran. Tak jelas, maka datanglah tamyiz. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya, ay wa min tamyiziz zawat. Minhu jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, waw istinaf. Mubtada muakhar tamyizul maqadiri, ialah tamyiz maqadir. Maqadir sirah muntahal jumu', tapi tetap dibaca baris bawah sebab ada alif lam. Atau wazan mafa'il. Miqdar, miqdarun, miqdarani, maqadir. Iaitu apa dia? Miqdar, qadar, ataupun dia panggil berat ke. Qadar ni umum lah, sama ada berat, timbang, berat, panjang, sukat. Karitlin zaitan, seperti satu ritil nisbah zait, iaitu minyak zaitun. Wa qafizin burran. Wa qafizin burran. Qafizin ni apa? Sini kita tulis kilo. Itu tak tau. Qafizin. Cek mula. Qafizin. Wa shibrin, sejengkal, ardan, nisbah bumi. Tu semua bilangan lah tu. Apa dia panggil? Kalau shibrin tu panjang, ritlin tu sukat, qafizin tu berat. Asal qafizin ni kilo, sebab kita tulis sini kilo ni. Tengok semula. Wa ma ashbaha dhalika, dan barang yang menyerupai ia barang maf'ulun bih dzalikal madhkur minal amthilati. Akan demikian yang tersebut daripada contoh-contoh itu. Habis. Jadi untuk tamyiz zat ni pula, yang menasakkan dia siapa? Lain. Tadi tamyiz muhawwal yang menasakkan dia adalah fi'il. Hak ni yang menasakkan dia adalah lain. Wan nasibu, dan bermula yang menjadi amil nasak, dan bermula yang menasakkan akan litamyizi lam zaidah tamyizi maf'ulun bih. Akan tamyiz itu ialah sabitun khabar. Sabit ia ba'dal a'dadi wal maqadiri. Bukan. Ba'dal a'dadi wal maqadiri ma tu fa'il dia. Selepas daripada bilangan dan selepas daripada qadaran tertentu. Itu ma yadullu ala adadin aw miqdarin, ialah barang yang menunjuk ia barang ala adadin, atas bilangan, aw miqdarin ataf, ataupun atas miqdar. Tamyiz yang berlaku selepas adat, selepas maqadir itu yang menasakkan dia ialah bilangan tu sendiri, miqdar tu sendiri. Contoh ritlin. Ritlin tu sendiri yang menjadi amil nasak kepada zaitan. Qafizin itu sendiri yang menjadi amil nasak kepada burran. Shibrin itu sendiri yang menjadi nasak kepada ardan. Begitu. Jadi beza tamyiz muhawwal dengan tamyiz zat, dia punya amil berbeza. Habis. Wa qawluhu, dan bermula perkataan musannif. Zaidun akramu minka aban. Bermula Zaid mubtada. Itu khabar. Akramu, terlebih mulia, minka, daripada engkau, aban, nisbah bapa. Tu. Aban tu maf'ul apa? Dia punya apa? Tamyiz lah. Wa ajmalu minka ataf akramu, dan terlebih elok minka daripada engkau, wajhan, nisbah wajah. Hak qauluhu ni khabar qauluhu. Laisa, bukanlah ia qauluhu, min ay sabitan. Sabit ia min hadzal qismi, daripada bahagian ini. Bahagian mana? Iaitu tamyiz zat. Dia bukan tamyiz zat. Lepas tu tamyiz apa? Wa innama huwa, hanya sahaja bermula dia qauluhu ni min ay sabitun khabar. Sabit ia min qismi tamyizin nisbati, daripada bahagian tamyiz nisbah hak tadi tu. Tamyiz nisbah makna amil dia adalah fi'il. Amil dia adalah fi'il. Fakana haqquhu, fi'il ataupun syibih fi'il lah. Fi'il ataupun syibih fi'il. Kalau sini siapa dia? Akramu lah, sebab dia isim tafdil. Fakana haqquhu, maka adalah haknya, sebenarnya. Fakana haqquhu haqqu qawlihi tu, maka sepatutnya perkataan musannif itu ayyuqaddama, takwil masdar jadi khabar kana, bahawa didahulukan dia. Ayyuqaddama ay qaddama yuqaddimu taqdim ay taqdimahu,
bahawa mendahului ia musannif ala zikril adadi, atas menyebutkan bilangan. Apa dia? Iaitu sepatutnya dia ucapkan contoh Zaidun akramu minka aban tu didahulukan di atas menyebut adat. Adat dia apa dia? Bilangan. Kan dia buat contoh sebelum tu kan, ishtaraitu 20 gulaman, malaktu 90 na'jatan. Tu bilangan tu. Sepatutnya dia buat contoh hak ni sebelumnya lah, sebab nak menunjukkan tamiz nisbah, seperti mana contoh yang dia buat sebelum tu. Dia buat sini tiba-tiba tamiz nisbah. Tadi tamiz zat, tiba-tiba tamiz nisbah. Tamiz muhawwal. Wa syartu nasbi tamyizi. Nak bahas pula syarat nasab tamiz ni. Wa syartu nasbi tamyizil waqi'i ba'da ismi tafdhili ay yakuna fa'ilan fil ma'na. Tu. Wa syartu, dan bermula syarat mubtada. Nasbi mudhafu ilaih, menasabkan at-tamyizi mudhafu ilaih. Al-waqi'i sifat. Syarat nasab tamyiz yang berlaku ia tamyiz, sifat bagi tamyiz tu. Ba'da ismi tafdhili, yang mana tamyiz itu berlaku selepas isim tafdhil. Akramu, ajmalu, ayyakuna, takwil masdar jadi khabar syartu, ay kaunuhu, bahawa adalah ia tamyiz tu fa'ilan fil ma'na, adalah ia fa'il pada makna, pada maknanya fa'il. Contoh Zaidun akramu, bermula Zaid itu terlebih mulia daripada engkau oleh bapaknya. Bapaknya itu seolah-olah macam fa'il pada akramu. Tu dia panggil akramu ni syibih fi'il. Seolah-olah boleh jadi fa'il bagi akramu. Ajmalu wajhan, terlebih cantik daripada engkau oleh wajah. Memang kita akan terjemah nisbah wajah, tapi dia seolah-olah dia tu boleh jadi fa'il pada makna ketika mana adanya isim tafdil sebelum daripada tamyiz. Kama fi hadaini mithalaini, seperti mana, ay kama thabata, seperti mana sabit ia barang pada dua contoh ini. Fi hadaini jar majrur, al mithalaini badal. Ala tara, tidakkah engkau melihat, annaka, jumlah tu maf'ulun bih, bahawasanya engkau isim anna. Lau, lau syarat dengan jawab, itu khabar anna. Lau ja'alta makana ismi tafdili, jikalau telah menjadikan oleh engkau akan maf'ulun bih tempat isim tafdil itu fi'lan. Fi'lan tu maf'ulun bih kedua. Wa ja'alta tamyiza fa'ilan, dan menjadikan oleh engkau akan tamyiz itu sebagai fa'il. Fa'ilan tu khabar maf'ulun bih kedua. Wa qulta, dan berkata oleh engkau Zaidun karuma abuhu, bermula Zaid itu ialah yang mulia oleh bapaknya Zaid. Wa jamula wajuhuhu, dan cantiklah oleh wajahnya Zaid. La sahha, ay la sahha ma taqulu. Boleh ke? Dia kata apa? Tidakkah kau melihat, kalau mu jadikan tempat isim tafdil itu sebagai fi'il. Kalau kita pusing jadi fi'il, kemudian tamyiz tu jadi fa'il, maka sah ayat tu. Contoh Zaidun karuma abu, asalnya akramu aban, kita ubah jadi fi'il. Karuma abuhu jadi fa'il. Sah tak? Sah. Tu kata tu tamyiz tu menjadi fa'il pada makna, bukan pada hakikat dia jadi i'rab fa'il, bukan. I'rab dia tetap tamyiz, tapi pada makna boleh makna fa'il. Wa innama qulna innahuma min tamyizin nisbati. Dah tu kenapa dijadikan tamyiz nisbah? Wa innama adatu hasrin, hanya sanya qulna, berkatalah oleh kami, innahuma, sesungguhnya kedua-duanya, Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan tu, min ay sabitani, sabitani. Yakni sabitani, mana dia? Hilang dah. Mana dia hilang dah? Min tu ta'alluq satu mahzuf khabar inna, ay sabitaini, sabitani, sabit kedua-duanya, min tamyizin nisbati, daripada tamyiz nisbah. Min tamyizi jar majrur, an nisbati mudhafu ilaih. Kerana apa? Li'anna al-asla, kerana bahawa seasalnya isim li'anna, jumlah tu khabar li'anna. Abu Zaidin akramu minka, bermula bapa Zaid itu terlebih mulia daripada engkau. Tu asal ayat. Wa wajhuhu ajmalu minka, dan bermula wajah Zaid itu terlebih cantik daripada engkau.
Lepas tu berlakulah tamyiz muhawwal. Fahawwil al-isnadu, maka ditukarkan naib fa'il akan isnad anil mudafi daripada mudaf, iaitu lafaz wajhu, lafaz abu, ilal mudafi ilaihi, kepada mudaf ilaih. Wa ju'ilal mudafu tamyizan, dan dijadikan akan mudaf itu maf'ulun bih tamyiz. Jadi Abu Zaidin akramu minka, Abu tu ditukarkan jadi perkataan Zaidun. Jadi perkataan apa? Zaidun. Jadi Zaidun akramu minka, Abu tu ditukar jadi tamyiz aban. Wa ajmalu minka wajhan, ditukar. Fasara, maka jadilah Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Habis. Sebab tu dia panggil tamyiz nisbah ataupun tamyiz muhawwal. Fa Zaidun, maka bermula lafaz Zaidun itu khabar mubtada'un, ay mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa akramu, dan bermula lafaz akramu itu mubtada' khabar. Khabaruhu, khabarul mubtada', khabar bagi mubtada', ay khabaruhu, khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa minka, dan minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi akram. Tu muta'allaq adalah akram tu. Kalau ikutkan min harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Al-kafu dhamirun muttasilun barizun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ismun ba'da harfi jarrin. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi akram. Begitu. Wa aban, dan bermula aban itu khabar mansubun, dinasabkan dia ala tamyizi wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Selesai. Wa ajmalu, dan bermula lafaz ajmalu itu khabar ma'tufun, diatafkan dia ala akramu, atas wazan atas lafaz akram. Wa minka, dan bermula lafaz minka tu jarun wa majrurun muta'alliqun bi ajmalu. Wa wajhan, dan bermula wajhan itu khabar tamyizun, tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Selesai. Tu tamyiz. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan. Ni. Dan tidak berlakulah ia tamyiz isim kana illa nakiratan. Nakiratan khabar yakun, illa mulghah, melainkan nakiro. Nakiro saja, tidak boleh makrifah. Khilafan ay hala kauni, hal keadaan aku mukhalifan, berbeza pendapat lil kufiyina, bagi ulama Kufah. Ulama Kufah kata boleh makrifah. Dah tu dia bagi hujah syair. Maka ulama Basrah jawab balik, wala hujjata lahum fi qawlihi, tidak ada hujjah, tidak boleh buat hujjah sama sekali. Hujjata isim la li nafil jinsi, lahum ta'alluq satu mahzuf khabar, ataupun la hujjata lahum sabitun fi qawlihi. Sabitun tu ta'alluq pada fi khabar la. Tak boleh buat hujjah sama sekali bagi mereka itu ulama Kufah yang sabit pada perkataannya, perkataan syair, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Ra'aituka, melihatlah oleh aku akan dikau. Akan dikau ni akan Qais. Lamma, ketika mana, an arafta, bahawa mengenalilah oleh engkau, wujuhana, akan wajah-wajah kami. Sadatta, kemudian berpalinglah oleh engkau. Wa tibta, dan baiklah oleh engkau, an nafsa. An nafsa, nisbah diri, nisbah jiwa. Ni syahid dia, an nafsa. Ya Qaisu, wahai Qais, an amrin, daripada Amr. Tak boleh buat hujah sebab apa? Li'imkani hamli al ala ziyadati, kerana berkemungkinan ditanggungkan al ala ziyadah, atas ziyadah. Makna ziyadah, alif lam zaidah, bukan alif lam ma'rifah, kan? Sama jugalah. Jadi kalau kita mengaji banyak nahwu ni, kita boleh husnuzan banyak. Dia awal-awal mengaji nahwu ni, dia akan nak cepat i'tiraf lah, cepat bangkang. Salah kawan ni baca. Tapi lama-lama kalau mengaji dalam, dia kau senyap sebab dia tahu cara nak tanggung. Contohlah Imam Tarawih kata, as-salatu tarawih, ataupun as-salatul witri. Kita dengar, kok mana as-salatu tarawih? Patutnya salatul tarawih. Patutnya salatul witri. Tiba-tiba as-salatu sunnatul tarawih. As-salatu sunnatil witri. As-salatu. Sedangkan dia mudhaf. Lagi pula dia masdar. Dia masdar, bukan isim fa'il, dia bukan isim maf'ul, apa semua. Jadi tanggung kata alif lam, tak alif lam zaidah, habis selesai. Cumanya kalau elok tukar salatul witri, salatul tarawih. Lagi bagus itu.
Kemudian subtopik seterusnya babul istithna'i. Ai hadza babul istithna'i. Bermula ini ialah bab istithna. Masuk pula bab istithna. Ataupun maf'ulun bih li fi'il mahdhuf, takdirnya iqra babal istithna'i. Bacalah oleh engkau akan bab istithna. Apa itu istithna? Wa huwa al-istinaful bayani. Huwa tu kembali kepada istithna, mubtada. Wa huwa, dan bermula dia al-istithna tu khabar. Al-ikhraju, mengeluarkan. Akhraja yukhriju ikhraj, mengeluarkan. Jadi istithna ni dia mengeluarkan daripada mustathna minhu jadi mustathna. Bi illa, dengan illa, au bi ihda akhawatiha akhawati illa, ataupun dengan salah seorang daripada saudara-saudara illa, ataf kepada bi illa. Ma laulahu, selama mana? Selama mana ni ma masdariyah dharfiyah. Laulahu, bukan kerananya kerana istisna tu, la dakhala, niscaya masuklah ia. Masuklah ia apa? Masuklah ia lafaz tu fil kalamis sabiqi, pada kalam yang terdahulu ia kalam. Mana kalau tidak dikecualikan dengan illa ataupun akhwa illa, maka masuk sekali dengan kenyataan sebelum illa. Ja'al qaumu illa Zaidan. Kalau tidak ada illa, maka Zaidan masuk sekali ke dalam al-qaumu. Wa huruful istithna'i, dia bahas pula huruf istithna. Wa huruful istithna'i, dan bermula huruf-huruf istithna itu, huruf mubtada al-istithna'i mudhaf ilaih. Yakni adawatuhu, adawatul istithna, adat istisna. Sebab bukan huruf belaka, tapi sebab apa sebut huruf? Ghaliban, kata dalam kitab Tawdihat Jariyah. Thamaniyatun khobar, ada 8. Wasammaha, dan menamailah ia. Menamailah ia. Ia musannif. Akan ia, akan thamaniyah ni hurufan maf'ulun bih kedua. Taghliban maf'ul ajli, kerana ghalib, memenangkan. Ghalibnya berlaku dengan illa. Ghalibnya berlaku dengan illa. Tengok nombor 1 dia kata qauluhu taghliban, ai fima yaqa'ul istithna'u bihi, pada barang yang berlakulah oleh pengecualian itu dengan barang. Li'anna al-istithna'a, kerana pengecualian itu ghaliban, pada kebanyakannya innama yaqa'u bi illa, banyak berlaku dengan illa. Wahia, sedangkan illa itu harfun, haraf, dia bukannya isim, dia bukannya fi'il. Walaysa al-muradu taghliban fil adawati, bukan bermaksud ghalib pada adawat. Dari contoh ada 8 ni. Maknanya 5 lah yang huruf, 2 lagi bukan huruf. Bukan gitu. Idh, kerana la taghliba fiha ay fil adawat, tidak ada taghlib atas adawat. Bukan maknanya ada lebih daripada 4. Daripada 8 tu ada lebih daripada 4 huruf. Bukan. Li'anna al-asma'a arba'atun, kerana daripada 8 tu yang isim tu ada 4. Wal hurufu arba'atun, dan huruf tu ada 4. Tu pun qala ada hasyah, tu pun khilaf pula. Ada yang kata fi'il. Intaha min hasyati ibn al-Hajj, daripada hasyah ibn al-Hajj atas syarah Syekh Khalid. Intaha bi tasarrufin yasirin, dengan perubahan yang sedikitlah, dia olah ayat, dia olah ayat. Habis. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wahya, dan bermula dia huruful istithna itu, fil haqiqati ay sabitatun, sabi'iyya fil haqiqati, bukan, salah satu tu khabar. Wahya fil haqiqati, dan bermula dia mana? Huruf istisna itu fil haqiqati, pada hakikatnya ialah salasatu aqsamin, 3 bahagian. Aqsamin mudhaf ilaih, salasatu khabar. Pertamanya badal, harfun, ialah haraf, bittifaqin ay bittifaqin nahwiyin, dengan sepakat para ulama. Haraf belaka. Wa huwa, dan bermula dia haraf tu illa seorang ya. Yang lagi 7 tu bukan haraf. Sebab tu dia kata taghliban di situ bukan dari sudut huruf, tak, dari sudut banyak guna illa. Wasmun, dan isim, bittifaqin ataf, dengan sepakat juga ulama. Wahwa, dan bermula dia isim, sepakat ulama tu ialah ghairu wasiwan, ghairu dan siwan, karidhan wasuwan. Ridhan dan suwan, maknanya apa? Dari sudut wazan tu, siwan suwan, ridhan suwan. Karidhan, silap karidhan ni dia panggil wazan bagi siwan. Siwan seperti lafaz ridhan. Wasuwan dan suwan kahudan, seperti lafaz hudan. Wasawaun, dan sawaun kasamain, seperti lafaz sama. Cara dia punya baca tu. Tu
Wa mutaraddidun ataf harfun lagi. Dan yang berbolak-baliklah bainal fi'liyatil harfiyah, antara fi'il wal harfiyah dan juga haraf. Iaitu wahwa, dan bermula dia mutaraddid itu khabar. Khala, lafaz khala, ada, hasya. Tu. Habis, selesai. Kemudian dia pun sebutlah satu-satu. Kita rehat sebentar selama 5 minit, kemudian sambung semula. Wallahu a'lam.